Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hamizah binti Aziz. Nombor matrik di 183111164. Saya daripada kos diploma perakaunan. Okey, untuk soalan 1, apakah yang akan anda lakukan untuk meyakinkan Rohaya untuk menerima tanggungjawab tersebut? Okey, saya sebagai pengurus kanan Jabatan Sumber Manusia, so saya akan memberitahu Rohaya bahawa dia mempunyai sifat manusia yang membolehkan organisasi menerimanya. So Rohayah ni, apa yang saya lihat, dia mempunyai sifat agreeableness iaitu kesepakatan, conscientiousness iaitu kesungguhan, emotional stability kestabilan emosi, dan openness to experience. Okey, sifat yang ada pada Rohayah ni adalah sifat agreeableness iaitu kesepakatan. Okey, sifat ni mengatakan bahawa Rohayah ni dia mempunyai tahap keikhlasan hati dan keterbukaan untuk memberi dan menerima pandangan orang lain, dan tahap percaya mempercayai antara satu sama lain. So, apa yang saya lihat daripada Rohaya, dia bekerja di syarikat ini, syarikat lama dia, saya nampak dia jenis seorang yang ikhlas dan terbuka hati. Apa-apa saja dia akan menerima pandangan daripada pihak-pihak tertentu yang memberi pandangan. So, dia juga jenis seorang yang mudah percaya antara satu sama lain. So, saya yakin apabila dia menerima tanggungjawab tu, saya yakin dia boleh membuat benda yang sama di syarikat ini. Okey, sifat kesungguhan yang ada pada diri Rohayah ni ialah memang sifat manusia yang organisasi nak. So, apa yang saya lihat sewaktu Rohayah bekerja di syarikat ini, so Rohayah ni dia seorang yang memang bersungguh-sungguh bila buat sesuatu kerja tu. So, lepas tu kerja dia pula memang kualiti kerja dia tu sangat baik, sangat bagus. Jadi, saya yakin jika Rohayah ni diterima lantikan oleh pihak pengurusan di syarikat baru nanti, saya yakin yang dia memang akan lebih bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan, dan saya yakin kualiti kerja dia juga akan lebih baik. Okey, selain itu, sifat yang ada pada diri Rohaya ialah emotional stability iaitu kestabilan emosi. Okey, Rohayah ni dia mempunyai sifat ketenangan dan ketenteraman jiwa walaupun dia menghadapi tekanan dalam memikul tanggungjawab untuk menjalankan kerja. So, apa yang saya lihat sewaktu dia bekerja di syarikat ini, dia seorang yang memang tenang walaupun dia tengah stres untuk buat kerja tu, tapi dia memang seorang yang tenang. So, dia boleh kawal emosi dia tu. Jadi, saya yakin apabila dia menerima lantikan tu di syarikat baru nanti, saya yakin yang dia boleh mengawal emosi dia, so dia boleh mempengaruhi pekerja-pekerja dia. So, pekerja-pekerja dia pun tidaklah juga emosi kalau kalau pengurus dia pun beremosi kan. Okey, sifat yang seterusnya adalah openness to experience. Okey, Rohayah ni, apa yang saya lihat lah sewaktu dia bekerja di syarikat ni, dia adalah seorang yang berkreativiti, dan dia juga adalah seorang yang ingin tahu untuk mempelajari perkara-perkara baru dan perubahan-perubahan baru. Jadi, saya yakinlah yang dia, apabila dia masuk di syarikat baru nanti, saya yakin dia akan lebih berkreativiti melakukan kerja dia tu, dan saya yakin yang dia dapat mempelajari perkara-perkara dan perubahan baru di syarikat tersebut. So, dengan adanya 4 sifat manusia ni, saya yakin yang Rohaya ni boleh menjadi pengurus yang lebih baik di syarikat baru nanti. Okay, saya akan meyakinkan Rohaya bahawa dia mempunyai pewatakan dan tingkah laku kepimpinan yang mampu mempengaruhi orang lain dalam membentuk tingkah laku atau tindakan yang seragam. Okey, apa yang saya lihat, so Rohayah ni dia boleh menjadi pemimpin kerana dia boleh mempengaruhi orang lain dalam melaksanakan tugas. Rohayah ni di syarikat ni dia sebagai pekerja senior. So, jadinya saya tengok yang Rohayah ni dia suka memberi tunjuk ajar kepada pelajar-pelajar baru ataupun pelajar-pelajar junior di dalam syarikat ini. So, jadi saya yakin apabila di syarikat baru nanti, Rohayah ni dia boleh memberi tunjuk ajar, dia boleh melatih pekerja
dan dia boleh menyusun atur jadual kerja dan melaksanakan tugas dengan lebih baik. Okey, perwatakan Rohayah ni dia adalah seorang yang mudah membina hubungan baik dengan semua orang. Jadi, apabila Rohayah ni dia menjadi pengurus di syarikat baru tersebut, saya yakin yang Rohayah ni dia dapat membina hubungan baik dengan anggota kumpulan di sana. So, saya yakin juga dia adalah seorang pengurus yang boleh memberi layanan sama rata kepada subordinat dia dan menjaga keadaan serta keperluan mereka. So, jadinya Rohayah ni tiada alasan lah untuk tolak tanggungjawab yang diberikan oleh pihak pengurusan untuk menjadi pengurus di syarikat baru, kerana Rohayah ni dia mempunyai perwatakan dan tingkah laku kepimpinan yang mampu mempengaruhi orang lain dalam membentuk tingkah laku dia. Saya akan memberitahu Rohayah yang dia mempunyai sifat motivasinya yang sanggup memberi sepenuh keupayaannya bagi mencapai matlamat organisasinya. Okey. Apa yang saya lihatlah, Rohayah ni dia mampu bersikap bermotivasi kepada orang lain kerana dia mempunyai pengaruh atau kuasa yang ada pada dirinya. So, Rohayah ni adalah seorang yang sentiasa positif. Dia jenis macam tu. So, jadi saya yakin yang Rohayah ni dia dapat mempengaruhi seseorang kepada pencapaian yang lebih baik. Rohayah ni dia boleh mempengaruhi orang lain tu jika orang lain tu mempunyai masalah dan selalu berfikiran negatif. So, Rohayah ni dia boleh memotivasikan kepada pekerja-pekerja dia. Rohayah dia memberikan sepenuh keupayaannya tu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya oleh pihak pengurusan dengan cekat dan berkesan. So, saya yakinlah Rohayah ni dia boleh melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pihak pengurusan. Jadi, saya yakin dia boleh melaksanakan matlamat organisasi di syarikat baru nanti. Okey, untuk soalan 2, apa yang anda faham tentang kedudukan anda sebagai penyelia serta apakah tugas dan peranan sebagai penyelia? Okey, apa yang saya faham tentang kedudukan sebagai penyelia ni dia merupakan seorang penting dalam sistem peroperasian organisasi. Okey, antara fungsi penyelia ni adalah membuat keputusan berkenaan pelaksanaan operasi, menjalankan fungsi pengawalan, menterjemahkan polisi organisasi dalam bentuk gerak kerja dan melaksanakan tugas penting dalam menyempurnakan kerja-kerja operasi. Penyelia ni dia memainkan kedua-dua peranan, iaitu wakil pengurusan kepada pekerja dan juga wakil pekerja kepada pengurusan. So, sebagai penengah antara dua kumpulan ni, penyelia ni dia perlu mengamalkan sistem komunikasi dua arah, iaitu ke atas dan ke bawah. Okey, apa yang saya faham tentang kedudukan sebagai penyelia ni dia kurang mempunyai kuasa. Kuasa mereka dia amat terbatas dan merupakan kuasa yang dipencarkan dari peringkat pengurusan bawahan. Okey, tetapi penyelia ni diperlukan dalam membuat keputusan terutamanya yang melibatkan perkara-perkara operasional. Jadi, penyelia ni mestilah berhati-hati di dalam melaksanakan tugasan mereka, terutama dalam menterjemahkan polisi dan peraturan ke dalam bentuk gerak kerja. Jadi, segala-gala mestilah dibuat di setakat mana bidang kuasa yang dipencarkan kepada mereka. Okey, apa yang saya faham lagi tentang penyelia ni adalah penyelia merupakan kumpulan pekerja yang mahir yang terdedah kepada kedua-dua aspek teknikal dan kemanusiaan. Okey, penyelia ni dia tahu apa bentuk kerja yang perlu dilakukan untuk mengikut prioriti serta tahu siapakah yang layak melakukan tugasan tersebut. Jadi, mereka ni dia memainkan peranan sebenar seorang pemimpin, iaitu menjalinkan hubungan baik dengan pekerja dan menjalankan peranan sebagai pengajar kepada pekerja-pekerja bawahan. Tugas dan peranan penyelia. Okey, secara amnya, tugas penyelia ni adalah merancang, menyelaras, memantau dan melakukan penilaian kerja dengan pegawai bawahan dalam bentuk pekerja atau kaki tangan. Tetapi pada hakikatnya, tugas penyelia ni adalah melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur syarikat. Okey, tanggungjawab penyelia terhadap pengurusan.
ialah memastikan segala perancangan dan matlamat pengurusan disampaikan kepada pekerja. So, penyelia ni dia merupakan macam lidah kepada pihak pengurusan. So, apa yang disampaikan oleh pengurus tu, penyelia tu haruslah menyampaikan juga kepada pekerja. Lepas tu menyediakan atau memudahkan hubungan pihak pengurusan dan pekerja bawahan. Maksudnya, kumpulan penyelia atau kumpulan supervisor ni adalah merupakan moderator ataupun menyederhanakan keadaan pihak pengurusan dan pekerja. Tanggungjawab penyelia terhadap pekerja. Okey, penyelia ni dia akan memberi arahan dan latihan kepada pekerja. Okey, penyelia ni dia adalah merupakan mentor. So, peranan mentor ni ialah bimbing atau pembimbing ataupun dia tunjuk ajar, beri nasihat, tunjukkan cara bagaimana melakukan sesuatu dan bagi maklum balas. Kemudian barulah penyelia akan memberi latihan kepada pekerja tersebut. Okey, tanggungjawab yang kedua adalah memastikan pekerja dilayan dengan adil. Okey, jika ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku, mereka akan berbincang dengan pihak pengurusan. Kemudian memastikan persekitaran bersih, selamat dan mempunyai kemudahan menjalankan tugas. Okey, penyelia ni dia bukan sekadar menjadi orang tengah antara pihak pengurusan dengan pekerja. Malah mereka juga perlu memastikan persekitaran tempat kerja itu bersih dan selamat serta mempunyai kemudahan untuk melaksanakan tugas.